Okey, kita teruskan perbincangan kita soalan nombor 21. Antara berikut yang manakah isomer bagi C4H9OH? Okey, C4H9OH ini adalah butanol, butanol. C4. Okey. Bila butanol, maka kalau kita nak cari 1, 2, 3, 4, dia mestilah kena OO lah. Sebab OO ni merupakan kumpulan siri homolog alkohol. Jadi di sini kita nak kira bilangan C untuk kesetiap ia bagi ni. Prop C3. Buk C4. Okey, C4 ni. Kemudian prop ni C3, metil C1. But C4, metil C1. Dan kalau kita tambah C, kat sini C sama dengan 3, kat sini C sama dengan 4, kat sini C sama dengan 4, kat sini C sama dengan 5. So, yang mana C4 sama dengan butanol? So, 2 dengan 3. So, pilihan kita 2 dengan 3. Okey. So, kita pergi kepada soalan nombor 22. Persamaan berikut mewakili tindak balas penghidratan etina untuk menghasilkan etanol. Hidratan ni maknanya tambah air lah. Tambah air. Okey, jadi etina bila tambah air jadi etanol dalam industri. So, kita tengok persamaan dia. Daripada etina, ikatan double, maka H2O masuk ikatan double, putus. Okey, tindak balas penambahan tu H2O tu. So, H daripada 4 tambah 2 jadi 6. O ada 1. Jadi etanol lah. So, kat sini dia kata makin dengan katalis. So, kita ingatlah. So, bila ditambah air, etina nak jadi etanol, maka makinnya adalah asid fosforik. Asid fosforik. Okey. H3PO4. Okey, di mana makin dia. Okey, dan suhu 300 degree Celsius. So, ni kita kena ingatlah. Jadi, apakah X dengan Y? X makinnya adalah asid fosforik, suhu adalah 300 degree Celsius. Soalan nombor 23. Sebatian Q mempunyai sifat berikut. Tidak mengkondaksikan elektrik, tidak larut dalam air, menyahwarnakan larutan kalium manganat 7 berasid. Ini adalah ejen pengoksidaan. Kalau kita tengok balik dalam dalam nota yang cikgu bagi, kalium manganat 7 ini digunakan bila kita nak tukar etanol nak menjadi asid etanoik, ataupun daripada alkohol nak jadi asid karboksilik lah, kita guna ejen pengoksidaan. Jadi kalau kita ambil etanol ni sendiri, etanol ni memang dia okey, tidak mengkondaksikan arus elektrik. Okey, tidak larut dalam air. Jadi bukan etanol. Etanol ni larut. Okey, sangat larut dalam air. Lepas tu kita tengok lagi. Apa lagi tindak balas yang ada kalium manganat 7? Lagi kita ada daripada etina. So dia akan jadi etan 1,2-diol. Etina. Jadi etan 1,2-diol. Tambah kalium manganat 7 berasid juga. Okey, dengan tambah steam lah, H2O. Okey, steam. So jadi etan 1,2-diol. Okey, so kat sini etina memang tak larut dalam air. Etina juga tidak boleh mengkondaksikan arus elektrik. So jawapan kat sini adalah etina. Nombor 24, formula molekul berikut mewakili satu sebatian karbon yang terbentuk daripada tindak balas antara sebatian X dengan sebatian Y. So, apakah sebatian X dengan sebatian Y? So, kalau kita tengok sebatian X dengan sebatian Y ni, kalau kita tengok daripada sini, So, kalau kita pecah dia akan jadi C, okay, H, satu lagi C, H5 kan. Lepas tu C ni double bond O. Okey, kat sini O. Kan ni ada 3 C.
H ada berapa? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Jadi di sini kalau kita nak pecah, okey, kita tahulah ini adalah ester ni. Ester adalah tindak balas antara alkohol dengan asid karboksilik. So kita boleh kerak gini. Ni bahagian asid karboksilik. Ini bahagian alkohol. Okey. Jadi asid karboksilik kalau kita nak pilihnya, C masih lagi CH3, CH3, CH2. So COOH. Okey, betul. Kat sini pula C ada 3, 1, 2, 3. CH3, CH2. Okey, C ada 3 kat situ tu. Ni salah ni. Yang ni pula samakan dengan atas, betul. Tapi sini C ada berapa? CH3. Okey, CH2, CH2, OH. Okey, betul. Yang ni pula C ada berapa? 1, 2, 3, 4. Salah. Dan ni lebih-lebih pula C ni pun salah. Jadi jawapannya adalah B. Nombor 25. Persamaan berikut mewakili tindak balas penguraian kalsium karbonat. Penguraian kalsium karbonat menghasilkan kalsium oksida dengan gas karbon dioksida. So, haba yang diserap apabila 1 mol kalsium karbonat terurai oleh haba adalah 540. Okey, 540. Jadi soalan dia kata kat sini, okey, gambar raja aras tenaga yang betul. Okey, yang betul. Okey, bila dia kata haba diserap, maknanya kat sini ini adalah endotermik. Okey, bila endotermik, maknanya delta H dia adalah sama dengan positif lah, sebab dia endotermik. Bila endo, maknanya tenaga haba diserap, maknanya gambar rajah hasil dia lagi tinggi. Sebab tenaga haba diserap, hasil dia lebih tinggi. Jadi kalau kita tengok gambar rajah mana menunjukkan okey, hasil lebih tinggi, kemudian delta H tanda dia positif. Ni lah. Ni. Delta H positif. Ni. Ini salah belaka ni sebab hasil dia lebih rendah. Okey, ni gambar rajah, dari segi gambar rajah betul dua-dua. Tapi tanda ni, tanda ni menyebabkan yang ni salah lah. Sebab dia kata haba diserap, tanda mesti positif. Okey. So, soalan seterusnya. Persamaan kimia mewakili tindak balas yang paling, yang menghasilkan haba paling tinggi. Bila dia kata haba paling tinggi, maka cuba kita tengok biasa ni. Okey, ni asid kuat. Ni alkali kuat, ni asid kuat, alkali lemah. Kalau alkali lemah ni out lalu. Sebab kalau alkali lemah, maka haba dia lebih rendah. Kalau kita bandingkan D pula, D ni pula alkali lemah juga. Maka alkali lemah, haba dia juga rendah. Jadi jawapan kitanya sama ada A ataupun C lah. Kalau kita banding A dengan C, A ni asid hidroklorik, C ni adalah asid sulfurik. Asid sulfurik ni dia punya kepekatan ni, ion H+ dia lebih tinggi berbanding dengan A. Jadi bila lebih tinggi, maka haba yang dihasilkan mestilah lebih banyak. Jadi jawapannya adalah D. Jawapannya adalah tersilap ni. Jawapannya bukan D. Okey, jawapannya adalah C. Jawapannya adalah C. Okay, so kita continue soalan nombor 27. Rajah 14 menunjukkan formula struktur, suatu monomer. So, suatu monomer, formula struktur bagi suatu monomer. Antara berikut yang manakah persamaan antara monomer tersebut dengan polimernya? Okey, jadi formula molekul adalah C2H3 Cl, C2H3 Cl. Betul ke? C2H3 formula molekul. Okey, ini formula molekul untuk monomer. Okey, tetapi formula molekul untuk polimer ni tidak macam ni. Jadi dia kata sama antara monomer dengan polimer. Okey, B mempunyai ikatan ganda 2 antara atom karbon.
Okey, betul. Sebab kalau kita kata polimer pun dia akan ada ina juga kat belakang. Contoh polimer, kalau etina akan jadi polyetina juga. Memang ada ikatan ganda dua juga. Tapi, okey, kita tengok C. Okey, mempunyai atom karbon, atom hidrogen dengan atom klorin. Betul juga. Okey, dan kalau kita tengok kat sini, bilangan atom karbon dalam molekul. Bilangan atom karbon memang tak betul lah. Bilangan atom karbon dalam molekul tu tak sama antara polimer dengan monomer. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok yang paling sesuai sekali, kita boleh kata mempunyai atom karbon, atom hidrogen dan atom klorin. Okey, sama antara polimer dengan monomer. So, mempunyai ikatan ganda dua antara atom karbon itu sebenarnya kalau polimer putus, cuma dia akan ada hujung untuk ikatan ganda dua. Tapi yang paling tepat antara B dengan C, kita ambil C. Sebab atom ni akan kekal. Okey, atom ni akan kekal. Karbon ada, hidrogen ada, klorin pun ada walaupun dia jadi polimer. Soalan nombor 28, bahan manakah mempercepatkan penggumpalan? Nak menggumpalkan latex seperti yang kita dah bincang, mesti campur asid. Campur asid. So, yang mana satu asid kat sini? Asid metanoid. So, soalan nombor 29, okay, bahan tambah makanan manakah dipadankan dengan betul contohnya? Okey, antioksidan, asid ascorbic, betul lah. Pewarna aspartim, bukan aspartim ni adalah gula tiruan, pemanis lah. Okey, pengawet, ni perisa ni. Okey. Okey, azo ni pemekat. Okey, jawapan dia antioksidan adalah asid ascorbic. Okey. So, kita pergi kepada soalan nombor 30. Soalan nombor 30, rajah 15 menunjukkan satu proses dalam penyediaan deterjen. So, dia bagi alkohol rantai panjang campur asid sulfurik. So, dapatlah alkil hidrogen sulfonat. So, campur NaOH dapat alkil hidrogen sulfat. Okey. So, ada natrium kat sini. So, apakah tindak balas X dengan Y? Tindak balas X dengan Y. So, tindak balas X dengan Y ini campur asid sulfurik. Campur asid sulfurik. Okey. Jadi, bila campur asid sulfurik, so jadi alkil hidrogen sulfat. Nama dia adalah pensulfonan. Okey, saponifikasi ni sabun. Penetralan bukan, pendehidratan pun bukan. Penetralan ni bila asid dengan alkali. Okey, so kemudian campur NaOH pula. Campur NaOH pula. NaOH pula barulah kita kata penetralan. Okey, barulah kita panggil penetralan. Okey. So, pensulfonan dan juga penetralan. Hak ni untuk kita ingat lah ni. Okey, kita ingat. Okey. So, okey, itu saja untuk slot yang ketiga. So, nanti kita continue soalan nombor 31.